Assalamualaikum dan salam perpaduan. Anda bersama saya, Miza Husni Muhammad dalam berita tengah malam. Saudara, 3 lagi mangsa tragedi di tapak perkhemahan Fathers Organic Farm Gotong Jaya ditemukan hari ini menjadikan angka korban meningkat kepada 24 orang, manakala 9 lagi masih hilang. Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani memaklumkan mangsa ke-24 merupakan kanak-kanak perempuan ditemukan di bahagian sektor pencarian A iaitu Hillview pada pukul 4.05 petang. Begini kita jumpa satu lagi mangsa kanak-kanak dan menjadikan tally yang kita jumpa korban setakat ini 24 orang dan kita akan hantar mereka yang ke hospital di Sungai Buloh untuk kita urusan selanjutnya, dan yang lain itu kita berdoa, kita berharap. Dalam pada itu, beliau berkata Ketua Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Selangor ACP Baharudin Mat Taib mengetuai siasatan kes tanah runtuh terbabit. Tambah beliau, pengusaha tapak perkhemahan berkenaan juga dipanggil untuk beri keterangan bagi membantu siasatan. Saya telah mengarahkan OCCI Selangor untuk mengetuai apa juga siasatan berkait dengan insiden ini. Ya. Dan yang mustahil sekali kita sedang berusaha untuk pasti mangsa-mangsa tersebut, identiti mereka. Operasi mencari dan menyelamat di tapak perkhemahan Fathers Organic Farm Gotong Jaya diteruskan sehingga lewat malam ini. Jadi untuk mendapatkan perkembangan terkini, kita bersama Alif Ashraf Kamanor di lokasi. Silakan Alif. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Peri untuk maklumat terkini yang boleh dapat saya kongsikan setakat pukul 11.50 malam tadi. Dalam kejadian tanah runtuh di tapak perkhemahan berhampiran sebuah ladang organik di Fathers Organic Farm Gotong Jaya, Genting Highland, Pahang, satu mayat mangsa kanak-kanak perempuan telah dijumpai oleh pasukan penyelamat pada pukul 4.05 petang tadi, dan kerja-kerja membawa naik mayat mangsa tersebut selesai pada pukul 5.55 petang tadi. Manakala 2 lagi mangsa ditemui meninggal dunia dalam kejadian pada pukul 2 petang tadi, merupakan seorang wanita dewasa dan seorang kanak-kanak lelaki yang dipercayai pasangan ibu dan anak. Dan menurut Ketua Polis Daerah Hulu Selangor, Superintendent Sufian Abdullah ada memaklumkan kepada media pada pukul 9 malam tadi, operasi SAR akan diteruskan sehingga jam 4 pagi nanti dan akan bersambung semula pada pukul 9 pagi esok. Dan jumlah mangsa yang terlibat adalah seramai 94 orang dengan pecahan masih lagi sama dengan 61 orang terselamat, 24 orang meninggal dunia dan 9 orang dilaporkan masih lagi hilang. Ketika ini bilangan petugas SAR masih dikekalkan seramai 135 orang yang pakar dengan kejadian tanah runtuh diletakkan di kawasan runtuhan bagi mengelakkan kejadian yang tidak diingini berlaku selain memastikan keselamatan pasukan bertugas. Dan suka untuk saya ingatkan kepada anda, situasi ketika ini masih belum lagi reda dan selamat untuk mana-mana pihak, agensi ataupun sukarelawan yang bukan terlibat dalam misi pencarian untuk datang ke sini. Ini kerana kawasan pencarian yang luas dan dikuatiri akan membahayakan keselamatan dan mengucak-kacirkan operasi pencarian. Saya rasa setakat itu saja perkembangan yang dapat saya kongsikan ketika ini. Kita kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Alif. Dan terdahulu, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor Datuk Nur Azam Khamis menjelaskan orang awam termasuk sukarelawan dan badan bukan kerajaan NGO tidak dibenarkan berada di lokasi pencarian mangsa tanah runtuh bagi mengelakkan kejadian tidak diingini kerana kawasan terbabit tidak selamat untuk orang awam. Kerana kita berada di lokasi yang tidak stabil. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan isu kecergasan. Apabila kita berada di kawasan yang runtuhan yang melibatkan tanah yang lembut, tanah yang beraliran air, tanah yang berlumpur dan sebagainya. Jadi kecergasan itu adalah amat penting, di mana ianya adalah untuk diri penyelamat. Jika berlakunya apa-apa kecemasan kejadian ataupun berlakunya runtuhan
tanah, gulungsuran tanah sebanyak yang kali kedua. Jadi kita perlu bergerak pantas dengan seberapa segera untuk meninggalkan lokasi pencarian. Oleh sebab itu perkara itu telah diperhalusi dan dipertimbangkan bahawa kita telah memutuskan bersama untuk hanya agensi-agensi penyelamatan saja yang berada di dalam kawasan operasi kejadian. Sementara itu, 9 lagi mangsa yang hilang berkemungkinan besar tipis untuk ditemukan selamat. Kalau secara kasarnya peluang itu agak sangat tipis lah. Kata orang tu 99.99 gitu lah kan. Sebab dah masuk hari kedua dan ditimbus dengan tanah, of course lah oksigen tak dapat dan badan dibebankan dengan timbunan tanah menyebabkan boleh berlaku sesakan nafas dan sebagainya. Tapi berdasarkan kepada keadaan dan juga di lokasi keadaan tanah dan sebagainya, memang harapan untuk itu agak tipis. Kecuali lah kalau dia berada di kawasan di timbunan tanah yang mempunyai ruang yang ada kayu dan pokok. Sektor pencarian diteruskan dengan menggerakkan 7 ekor anjing pengesan bomba dan ATM yang mempunyai kemahiran mengesan mangsa dalam timbunan tanah, batuan dan air. Pasukan penyelamat yang terdiri daripada 5 agensi keselamatan dihadkan kepada 135 anggota yang berkemahiran mengenai insiden tanah runtuh untuk membantu operasi mencari dan menyelamat. Dalam pada itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor memasang sistem pengesan pergerakan tanah di kawasan tanah runtuh di tapak perkhemahan Batangkali bagi memantau kemungkinan berlaku runtuhan susulan. Inisiatif hasil kerjasama Jabatan Mineral dan Geosains. Peralatan itu dipasang di 3 lokasi sebagai langkah berjaga-jaga kerana keadaan runtuhan masih baharu serta faktor cuaca hujan yang boleh menyebabkan berlaku gelongsoran tanah. Berdasarkan pemerhatian fizikal, tiada pergerakan tanah namun masih terdapat aliran air di kawasan runtuhan. Langkah ini juga demi menjamin keselamatan anggota operasi mencari dan menyelamat. Sementara itu, 25 notis penutupan sementara selama 7 hari dikeluarkan Majlis Perbandaran Hulu Selangor kepada tapak-tapak perkhemahan yang berisiko dilanda bencana susulan arahan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Nga Koming semalam. Soalan ini untuk makluman sekarang yang kita telah keluarkan berdasarkan arahan yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Menteri KPKT semalam. Majlis Perbandaran Hulu Selangor telah mengeluarkan notis kepada 25 kawasan tapak perkhemahan yang berisiko di tepi sungai dan di kawasan cerut di kawasan sekitar Hulu Tuan. So dalam 25 ini semuanya berlesen ataupun tak? Okey, untuk yang di Hulu Selangor kebanyakannya ada yang tidak berlesen walaupun dalam proses pemutihan. Dan kita telah mengarahkan supaya semua kita dalam proses untuk memutihkan semua pusat-pusat inap dusun ni untuk dilesenkan dan mengikut standard requirement SOP pelesenan. Semalam keluarkan kepada 155 pihak berkuasa tempatan PBT susulan ramalan hujan lebat berterusan selama 5 hari ekoran monsun Timur Laut MTL. 3 kawasan rekreasi di Yan Kedah yang terjejas akibat kejadian kepala air tahun lalu masih ditutup kepada sebarang aktiviti perkhemahan dan rekreasi berikutan berisiko tinggi berlaku bencana termasuk tanah runtuh. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Yan, Nur Hamidi Ali berkata pihaknya memantau ketat kawasan terbabit susulan amaran monsun Timur Laut. 3 lokasi terbabit air terjun Seri Perigi, Titi Hayun dan Batu Hampar. Pemantauan turut melibatkan agensi lain seperti Rela, Jabatan Mineral dan Geosains,
politik, komuniti daerah Yan dan Jabatan Perhutanan. Sistem amaran awal EWS turut ditempatkan di lokasi-lokasi terbabit. Sebab dia yang saya kata kami tutup, kami tak galakkan. Yang kita pernah berlaku satu tragedi kepala air di Tiayun yang mana yang dulu mengobatkan hampir kalau tak salah sila 6 orang yang terkorban, dan kita tak naklah perkara yang sama berlaku. Dan disebabkan perkara itu dah juga sekarang kita tengah ada satu pangan sabur yang sedang dibuat untuk kita mengurangkan berlakunya kepala air yang boleh mendatangkan kemusnahan ataupun mencederakan masyarakat setempat. Itu yang kita tengah buat, dan itu yang kita sekarang kita tutup sementara memandangkan keadaan cuaca yang tidak begitu eloklah buat masa sekarang yang mana selalu hujan di sebelah petang. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA telah menyelaras ke semua agensi terbabit bagi menghadapi episod kedua luruan monsun yang bermula hari ini hingga 20 Disember depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan gabungan anggota daripada pelbagai agensi telah dipersiapkan bagi diatur gerak bagi aspek pengurusan bencana di seluruh negara. Syarikat Telkom menerusi inisiatif Tanggungjawab Sosial Korporat CSR turut bekerjasama dengan NADMA untuk menyalurkan maklumat menerusi SMS kepada penduduk di lokaliti yang diramalkan berisiko banjir serta hujan lebat. Kita telah menyediakan sumber manusia sebanyak 69,754 di seluruh negara yang datangnya daripada pelbagai agensi yang terlibat. Ini kita telah mengenal pasti sebanyak 7,906 PPS tersedia yang boleh menampung kapasiti sehingga ke maksimum 1.9 juta mangsa. Aspek pengurusan bencana pada tahun ini ditambah baik dengan menggemaskini SOP, menyediakan taklimat dan simulasi bencana di seluruh negara dengan penglibatan komuniti setempat. Beliau menyatakannya selepas mendengar taklimat Operasi Pusat Kawalan Bencana Negara NDCC di Puchong. 8 jajahan di Kelantan dan 6 daerah di Terengganu dijangka banjir mulai esok susulan hujan berterusan peringkat buruk dikeluarkan Jabatan Meteorologi Met Malaysia. Di Kelantan, Kampung Kubang Rambutan, Pasir Mas, Sungai Golok di Rantau Panjang dan sekitarnya, Kampung Nibong, Tanah Merah, Sungai Golok di Kampung Jenub serta sekitarnya diramal banjir bermula 7 pagi esok. Ramalan awal dikeluarkan Jabatan Pengaliran dan Saliran JPS itu turut melibatkan jajahan jeli di Sungai Lanas di Ailanas dan kawasan sekitar serta di Pasir Mas membabitkan Kampung Bendang Gucil, Kampung Rantau Panjang Lubuk dan kawasan sekitarnya yang diramal banjir pada 4 petang hari sama. Manakala beberapa kawasan lagi turut diramal banjir di Pasir Mas, Kota Baru, Kuala Krai, Tumpat, Gua Musang, Tanah Merah dan Machang mulai 12 tengah malam Isnin ini. Pada tengah hari pula, beberapa kawasan lagi turut diramal banjir di Kuala Krai, Tanah Merah, Tumpat, Machang, Kota Baru dan Gua Musang. Sementara itu di Terengganu, beberapa kawasan di daerah Kuala Terengganu, Besut, Setiu, Hulu Terengganu, Dungun dan Kemaman dijangka dilanda banjir mulai esok berdasarkan simulasi model ramalan banjir JPS. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Bertemu kembali.
Perjanjian Persefahaman Kerjasama bagi Membentuk Kerajaan Perpaduan merupakan satu inisiatif jangka panjang untuk memastikan kestabilan politik negara dalam tahap terbaik dan kukuh. Perjanjian melibatkan 5 gabungan parti politik itu supaya fokus kepada isu ekonomi dan rakyat dapat diutamakan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, fokus ekonomi perlu diberi perhatian segera lebih-lebih lagi dalam persediaan negara mendepani jangkaan suasana ekonomi lembap tahun hadapan. Tegas beliau, fokus kerajaan perpaduan mendepani pelbagai cabaran dalam urusan ekonomi dan keuangan negara yang perlu mendapat keutamaan daripada berpolitik sepanjang masa. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata, tempoh 5 tahun bukan tempoh lama untuk memulihkan ekonomi negara. Justru ketenangan politik dalam tempoh masa ini penting agar rakyat dapat bersama-sama bekerjasama dengan kerajaan untuk membina negara yang lebih baik dan kembali disegani di mata dunia. Sementara itu, beliau menjelaskan langkah kerajaan memastikan tarif elektrik tidak meningkat seperti diumumkan oleh Perdana Menteri Rabu lepas adalah langkah permulaan kerajaan memastikan harga barangan dan perkhidmatan tempatan tidak terkesan. Selain itu, menunjukkan komitmen kerajaan untuk lebih serius menjaga kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, banyak lagi usaha untuk membantu mengurangkan potensi kenaikan harga barang dan perkhidmatan dijangka akan diumum. Hati-hati, jangan terpedaya dengan sebarang tawaran pekerjaan yang menjanjikan gaji lumayan dan tidak munasabah. Pesanan itu disuarakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof pada sidang media bersama mangsa sindiket jenayah penipuan tawaran pekerjaan di Dubai, Emirat Arab Bersatu yang dibawa pulang semalam. 7 daripada 8 mangsa merupakan rakyat Sarawak. Datuk Seri Fadilah turut mengucapkan penghargaan kepada Kementerian Luar Negeri dan Konsulat Jenderal Malaysia di Dubai yang bersama-sama menangani isu berkenaan mangsa menerima tawaran pekerjaan melalui aplikasi Telegram. Hanya invite dalam sikit grup ya. Invite dalam sikit grup ya, hanya offerkan gaji $1,000 lah bersama dengan RM4,000 Malaysia. Sebulan. Di sini ada pun beri commercial lah. Mungkin kita dapat sale. Mereka tiba di Dubai sejak bulan lepas sebelum berjaya melarikan diri pada 30 November lepas. Pelaksanaan Ops Terjah di seluruh negara dilihat dapat membantu mengesan punca masalah kekurangan bekalan minyak masak paket bersubsidi di pasaran. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, kuota minyak masak yang dibekalkan adalah 60,000 tan sebulan dan ia seharusnya mencukupi untuk menampung keperluan rakyat di seluruh negara. Operasi selama sebulan itu membolehkan Kementerian Turun Padang seterusnya mengambil tindakan ke atas pemborong atau peruncit yang didapati menyeleweng minyak masak paket bersubsidi. Saya mengharapkan operasi terjah yang akan berlangsung selama 1 bulan yang akan berakhir pada 16 hari bulan Januari ini akan dapat paling tidak pun mengenal pasti punca masalah, bertindak dengan segera kepada pembekal atau pemborong, menguatkuasakan undang-undang sekiranya berlakunya penyalahgunaan kuasa ataupun penyelewengan, dan yang akhir sekali, yang pentingnya adalah minyak masak itu sampai pada golongan sasar. Beliau ditemui pada Majlis Sumbangan Bencana Mangsa Ribut di Johor Bahru. Pindaan Akta Kerja 1955 berkaitan waktu kerja fleksibel adalah antara perkara yang bakal dilaksanakan dalam masa terdekat. Menurut Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar, meski pindaan itu sudah dibuat, namun pelaksanaannya masih tertakluk kepada budi bicara majikan. Tambah beliau, waktu kerja fleksibel mampu meningkatkan produktiviti pekerja. Ramai di luar, terutamanya pekerja-pekerja, menanti untuk pelaksanaan
kepada pindaan-pindaan yang telah pun dibuat kepada Akta Kerja 1955. Ini adalah sesuatu yang baru dan saya rasa ramai yang berminat untuk apabila kita cakap tentang flexible working hours. Walau bagaimanapun perkara ini bukanlah sesuatu yang dipaksa oleh undang-undang kepada majikan. Antara pindaan lain yang dinantikan adalah cuti paternity yang dinaikkan daripada 3 kepada 7 hari dan cuti bersalin daripada 60 hari kepada 98 hari. Konsert Genius Seni 2022 kini kembali selepas 2 tahun tertangguh akibat pandemik COVID-19. Seramai 185 kanak-kanak Genius Seni terlibat mengimbau perjalanan selama sedekad sejak diperkenalkan pada tahun 2010 dan ia dianjurkan bahagian Genius Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara dengan kerjasama Persatuan Pesona Seni Kuala Lumpur. Berlangsung selama 2 hari bermula semalam, konsert ini menggabungkan 3 segmen iaitu langkah gemalai, gerak bertingkah dan sentuhan berdendang diadun dalam bentuk nyanyian, tarian dan lakonan. Berkonsepkan pementasan musikal, ia bertujuan mengangkat karya genius seni dalam sebuah persembahan seni versatil selain memertabatkan seni budaya bangsa. Dari segi pelaksanaan program, konsert pada kali ini kita mengetengahkan pelajar-pelajar daripada genius seni yang berumur antara 7 hingga 12 tahun dan juga peserta-peserta daripada genius seni remaja yang berumur antara 13 hingga 17 tahun. Jadi combination ataupun gabungan kedua-dua kelompok umur ini, maka kita terjemahkan di dalam konsert genius seni pada tahun ini. Konsert kali ini melibatkan peserta genius seni tari, genius seni choir dan genius seni muzik. Sukan KBS memandang serius isu gaji yang melanda beberapa pasukan bola sepak di Malaysia, terutamanya Melaka United. Timbalan Menterinya Adam Adli Abdul Halim berkata pihaknya akan membuat penelitian terhadap perkara tersebut termasuk mengadakan perjumpaan bersama pengurusan pasukan terlibat. Ujarnya KBS tidak mempunyai kuasa mutlak dalam hal berkaitan namun akan membantu mencari jalan keluar bagi memastikan masalah sama tidak berulang. Ini jangan risau, ini bukan masalah yang tidak ada jalan keluar. Saya percaya akan ada jalan keluar sebab ia masalah yang berlarutan tapi hanya perlu datangkan dengan solusi yang tepat dan betul. So kena ada, saya rasa akan ada kerjasama yang baik antara semua badan-badan terutama dengan bola sepak yang boleh kita sit down bersama-sama dengan kementerian dan sebagainya untuk bincangkan dengan lebih teliti apa jalan keluar jangka panjang supaya tidak lagi berulang. Beliau ditemui media ketika menghadiri kejohanan Melaka Open Speed Skating Challenge di Stadium Tun Fatimah, Bukit Serindit. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM akan mengambil beberapa langkah bagi memastikan pembangunan bola sepak wanita seiring dengan skuad lelaki. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Bola Sepak Wanita FAM, Datuk Suraya Yaakob, penglibatan semua pihak amat diperlukan bagi menjayakan usaha tersebut. Ia mengenai perception lah. Kalau ada orang tanya anak main apa? Nak main bola sepak wanita. Betul ke? Boleh ke? Kan? Tetapi saya lihat kalau di Klang Valley, di Selangor, di Negeri Sembilan sudah mula berubah. Dan kita harap pemain-pemain daripada Kelantan, Terengganu, Kedah dapat mengeluarkan pemain-pemain yang lebih baik dan dapat menangani perception ini. Ketika ini, ranking skuad wanita negara berada di kedudukan ke-89 dunia, ketinggalan di belakang negara jiran seperti Thailand ke-41, Vietnam ke-34 dan Filipina ke-53. Kejohanan Olahraga Institusi Pengajian Tinggi IPT 2022, pelari pecuk wanita negara Zaidatul Husniah Zulkifli memuji penganjuran kejohanan tersebut yang dilihat berpotensi mencungkil lebih ramai atlet baharu.
Menurut pemenang pingat Perak Sukan C Kuala Lumpur 2017 itu, dia mengakui kejohanan ini adalah jawapan kepada ketandusan kejohanan yang dihadapi oleh atlet-atlet IPT. Satu platform UPM buat untuk menonjolkan atlet daripada universiti lah. Bagi adik is good lah benda tu, sebab kita nak ikut macam Diamond League kan, setiap bulan ada game. So bagi adik itu adalah bagus lah untuk atlet universiti untuk menonjolkan diri di setiap kejohanan lah. Zaratul yang beraksi dalam acara 200 meter turut berjaya memperbaharui rekod kejohanan menerusi catatan 24.50 saat. Baik, menjelang perlawanan akhir Piala Dunia 2022 esok, bekas pemain Argentina Maxi Rodriguez berharap Lionel Messi dapat membawa kembali trofi tersebut ke Argentina. Dan kali terakhir trofi Piala Dunia diraihkan oleh Argentina ialah pada 1986. Menurut Rodriguez, Messi dilihat berpeluang cerah untuk merealisasikan harapan tersebut kerana Argentina kini dibarisi pemain-pemain terbaik. Jelas beliau, aksi menentang Perancis pada Ahad ini harus dimanfaatkan dengan sebaiknya oleh Argentina andai mahu mengulangi pencapaian 1978 dan 1986. Lo vengo escuchando mucho y es difícil a veces analizar eso por si levanta un trofeo o no. Creo que Leo hoy y desde hace mucho es el mejor jugador de la historia en este momento, como lo fue Maradona, como lo fue Pelé en su momento, como lo fueron otros grandes jugadores. Entonces, nada, esperemos que se le pueda dar porque creo que a nivel individual a él es lo único que le falta. Rodriguez juga mengakui kemenangan ke atas Perancis mampu memperbaiki reputasi Argentina sebagai pasukan handalan dunia. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita rtm.gov.my yang sahih di RTM. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam perpaduan.